Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan akan membentangkan berkaitan dengan kepelbagaian isu yang berkaitan dengan kod etika keguruan, di mana sebagai ahli kumpulan yang pertama, saya Arhamli binti Robian akan membentangkan berkaitan dengan isu hak asasi kanak-kanak, iaitu keselamatan murid sekolah agama rakyat, SAR. Okey, rakan saya yang kedua, Nurul Izzati binti Marzuki, akan membentangkan berkaitan dengan isu gangguan seksual guru terhadap murid. Dan rakan saya yang terakhir, Nur Hafizah binti Ismail pula akan membentangkan berkaitan dengan isu disiplin guru, iaitu guru memukul murid. Ketiga-tiga isu ini akan dikaitkan dengan kod etika keguruan, di mana kod tersebut menjadi garis panduan kepada guru untuk dilaksanakan sepanjang berada dalam profesion keguruan. Berikut merupakan isu yang akan saya bawa, iaitu isu hak asasi kanak-kanak yang difokuskan kepada keselamatan murid sekolah agama rakyat di Malaysia. Apa itu SAR? Okey, SAR adalah singkatan kepada Sekolah Agama Rakyat yang merupakan antara institusi pendidikan Islam yang berperanan terhadap pembangunan insan dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertumbuhannya semakin pesat, berkembang di seluruh negeri yang menunjukkan institusi ini mendapat sambutan yang baik dan menjadi keperluan kepada pendidikan Islam di negara ini. Okey. SAR merupakan institusi pendidikan yang berasaskan kurikulum diniah yang diuruskan sepenuhnya oleh jemaah pengelola sekolah dan ia bersifat persendirian ataupun swasta. Di sini terdapat contoh SAR di Malaysia yang difokuskan dalam negeri Kedah. Pertama sekali, Sekolah Rendah Islam Darul Ulum. Kedua, Pusat Pendidikan Al-Azhar. Ketiga, Sekolah Rendah Islam Darul Aman. Dan yang terakhir sekali, Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam iaitu STRITI. Di sini terdapat keratan akhbar yang berkaitan dengan isu keselamatan. Keratan yang pertama, sampai bila sekolah agama tak selamat? Kedua, lagi asrama Ma'had Tahfiz terbakar. Ini menunjukkan isu keselamatan mendapat perhatian daripada masyarakat. Hal ini kerana isu keselamatan ada kaitan dengan hak asasi kanak-kanak, di mana hak asasi kanak-kanak boleh terbahagi kepada 3, iaitu pertama sekali kehidupan, kedua perlindungan dan yang terakhir sekali adalah perkembangan. Yang saya nak fokus di sini adalah dari sudut perkembangan, di mana ianya merangkumi persekitaran yang selamat, pendidikan, kemudahan dan kebebasan daripada diskriminasi. Yang boleh dikaitkan dengan isu tadi adalah merangkumi persekitaran yang selamat. Jadi untuk slide seterusnya, saya akan tekankan berkaitan dengan persekitaran selamat. Punca isu keselamatan yang terjadi di SAR ni adalah disebabkan kewangan. Kewangan ni satu benda yang sangat berat kerana tanpa wang kita tak dapat buat apa-apa dalam sekolah, nak melengkapkan sekolah dengan kemudahan yang sepatutnya murid dapat. Jadi kewangan sekolah SAR ni adalah bergantung hanya kepada yuran murid sahaja. Jadi mereka tidak mendapat sumber kewangan daripada kerajaan pusat kerana mereka memegang status sebagai sekolah swasta. Kesan kewangan SAR yang terhad daripada sumber yang terhad tadi akan membawa kepada masalah keselamatan sebuah SAR tersebut. Antaranya adalah pertama, keperluan asas atau bekalan air bersih tidak dapat disalurkan kepada murid, di mana mereka terpaksa menggunakan air bawah tanah yang tidak terjamin tahap kebersihannya. Keadaan ini menjadikan murid mungkin menghadapi masalah seperti cirit-birit dan muntah. Lebih teruk lagi sekiranya ciri keselamatan asrama murid tidak mencapai spesifikasi piawaian binaan bangunan, di mana sepatutnya terdapatnya pendawaian elektrik yang sistematik supaya tidak terjadinya litar pintas yang boleh menyebabkan kebakaran. Selain daripada itu, jika berlakunya kecemasan seperti kebakaran, mesti terdapatnya laluan khas untuk mereka lari menyelamatkan diri. Jadi, ciri keselamatan ini perlu mendapat perhatian yang serius daripada pihak sekolah. Baik. Kod etika keguruan terbahagi kepada 4. Tapi isu yang saya bawa adalah berkaitan dengan
keselamatan yang berkait rapat dengan kod etika yang pertama iaitu tanggungjawab terhadap murid. Tanggungjawab terhadap murid termasuklah mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar melebihi daripada hal-hal yang lain. Ini bermaksud guru boleh menghayati kerangka konseptual model 3S yang telah diubah suai dari model Sekolah Selamat Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, dapat dilihat di sini model menekankan kerjasama antara sekolah serta komuniti dalam menjadikan sekolah sebagai satu tempat yang selamat dan sejahtera untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, antara aspek yang ditekankan adalah pergerakan pelajar, keadaan sekolah, suasana pembelajaran, aktiviti kokurikulum, pengurusan sosial, pengurusan bencana, persekitaran sekolah, hubungan sosial, sokongan dan potensi diri serta kesihatan diri, di mana semua aspek ni perlu dijayakan bukan hanya oleh guru tetapi juga dengan kerjasama ibu bapa serta komuniti. Okey, untuk sekolah swasta pula disarankan supaya ada inisiatif daripada pihak sekolah untuk mencari sumber kewangan lain untuk menampung keperluan yang seterusnya meningkatkan keselamatan di sekolah tersebut. Okey, antara yang boleh dilakukan adalah seperti menyewa sebahagian tapak sekolah untuk digunakan oleh pihak lain. Dengan ini, sekolah akan memperoleh sumber kewangan yang lebih untuk meningkatkan tahap keselamatan sedia ada. Kesimpulannya, kehidupan masyarakat sentiasa terdedah kepada risiko dan bahaya tanpa mengira tempat di mana sahaja. Okey, persekitaran sekolah yang selamat tidak akan tercapai jika hanya bergantung kepada guru sahaja tanpa pelibatan yang bersepadu daripada ibu bapa dan masyarakat. Okey, oleh hal yang demikian, kerangka konseptual model 3S yang saya bentangkan tadi diharap dapat menyumbang ke arah pemahaman peranan yang boleh dimainkan oleh komuniti sekolah demi mencapai aspirasi murni keselamatan dan kesejahteraan sekolah. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Seterusnya adalah isu disiplin guru. Saya akan memfokuskan berkenaan gangguan seksual guru terhadap murid. Menurut Kementerian Sumber Manusia, gangguan seksual ini bermaksud perbuatan yang berasaskan seks yang kurang disenangi melalui lisan, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual secara berulang-ulang. Okay, jadi fokus isu ini adalah gangguan seksual secara lisan menggunakan bahasa lucah iaitu berjenaka. Keratan berita dalam talian telah diperoleh berkenaan dengan gangguan seksual secara lisan melalui jenaka. Baru-baru ini tular video pelajar 17 tahun mendedahkan bahawa guru lelaki membuat lawak lucah dalam kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Guru tersebut mengatakan bahawa kalau ingin merogol seseorang, rogol yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi hal ini menunjukkan guru tersebut menggalakkan pelajar dalam kelas tersebut untuk membuat perbuatan merogol tersebut. Sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, kita lihat dahulu kod etika keguruan untuk dihubungkait dengan isu gangguan seksual ini. Pertama adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Jadi guru ni tidak harus bertingkah laku sedemikianlah, sehingga mencemarkan sifat profesional dia dan juga menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion keguruan ini. Kedua, tanggungjawab terhadap murid. Jadi guru tu harus menunjuk contoh yang baik, menjadi teladan atau role model kepada murid-murid dia. Dan akhir sekali, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru tu tidak harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan ibu bapa terhadap diri guru tersebut. Punca gangguan seksual guru terhadap murid pertama adalah kurang memahami etika keguruan. Guru yang memahami etika keguruan ni dia tak akan tergamak melakukan perkara sedemikianlah terhadap pelajarnya. Jadi berbeza pula dengan guru tersebut. Menurut Bani 2017, guru tersebut telah melanggar kod etika guru yang telah digariskan. Punca kedua adalah masalah keluarga. Masalah keluarga di sini adalah mengalami tekanan dan emosi yang tidak stabil akibat daripada penceraian ataupun kurang kasih sayang. Jadi kita dapat lihat kat sini guru tersebut telah mengambil jalan mudahlah dengan melakukan gangguan seksual kepada anak muridnya bagi melepaskan tekanan yang dihadapi dia.
Kesan melanggar kod etika keguruan terhadap guru itu sendiri, di mana ia menjejaskan nama baik guru itulah, orang ramai akan berpandangan negatif terhadap guru tersebut. Menurut Amirah 2014, anggapan guru sebagai pengganti ibu bapa di sekolah untuk mendidik juga tidak dipercayai lagi lah, dan juga tidak dihormati lagi oleh orang ramai. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan pula, guru tersebut juga akan dikenakan tindakan tata tertib oleh pentadbir seperti amaran secara lisan atau bertulis, diturunkan pangkat, atau berkemungkinan juga dia akan dilucutkan jawatan. Kesan terhadap murid pula, ia akan merasa trauma lah, iaitu takut untuk hadir ke sekolah dan untuk berhadapan dengan guru tersebut. Dan secara tak langsung, murid tadi ni dia tidak akan berminat pengajaran dan pembelajaran guru itu lagi lah. Kemudian kesan terhadap masyarakat pula, kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai murni seorang guru akan hilang lah. Seperti yang kita tahu, guru ni simbolik dia sebagai seorang yang penyayang. Jadi kepercayaan penyayang tu akan hilang lah, daripada sudut masyarakat tu. Kemudian pengaruh yang dibawa oleh isu gangguan seksual juga akan menjejaskan imej seorang guru di negara kita. Cara untuk atasi isu gangguan seksual tadi ni, pihak pentadbir sendiri perlu amalkan budaya cakna lah, untuk menjelaskan garis panduan dan berkeliling untuk untuk mereka sentiasa mengingati sesama guru. Jadi seterusnya, guru yang bakal dilahirkan juga perlu menguasai elemen-elemen yang terkandung dalam kod etika perguruan tadi ni lah, sebelum mereka mula untuk ditempatkan untuk mengajar nanti ni. Kemudian pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga perlu ambil tindakan yang tegas lah, berkenaan dengan guru ni melanggar kod etika perguruan ni. Untuk apa? Untuk kita atasi masalah ni supaya tak berulang lagi. Kesimpulannya dekat sini, gangguan seksual ni dia adalah masalah sosial yang sangat serius dalam masyarakat kita ni. Sebabnya dia melibatkan maruah diri seseorang. Jadi tindakan yang sewajarnya perlu diambil lah, mengikut garis panduan dan berkeliling, supaya masalah ni dapat dibendung sebelum dia lebih menjadi berleluasa. Jadi pemangsa ataupun murid tersebut perlulah beranilah untuk mempertahankan hak individu dia, iaitu dia perlu berani bersuara, jangan simpan perkara ni bersendirian. Dia perlu bersuara untuk murid tersebut membendung masalah ni lah, supaya dia tak terhindar daripada dianiaya. Jadi kita dapat lihatlah kat sini penguasaan kod etika perguruan ni secara mendalam, dia akan menjadi teras kepada profesionalisme keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pada isu seterusnya, iaitu isu berkaitan dengan disiplin guru. Di sini isu guru mendera murid. Menurut Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara, penderaan kanak-kanak ini didefinisikan sebagai pencabulan ataupun pelanggaran yang amat serius terhadap hak kanak-kanak yang menyebabkan berlakunya risiko terhadap kelangsungan hidup mereka. Penderaan ini saya fokuskan kepada fizikal, iaitu kecederaan yang berlaku pada tubuh badan kanak-kanak, yang mana kita sendiri dapat lihat. Itu adalah Akta Kanak-kanak 2001. Seterusnya, menurut Al-Ladhi et al. 2012, ia menyatakan contoh-contoh penderaan tersebut adalah seperti lebam yang teruk, kecacatan anggota tubuh badan, retak dan sebagainya. Berdasarkan sebuah artikel yang bertarikh April 2021 yang dipetik daripada berita harian online, iaitu tajuknya Guru Mengaku Pukul Murid. Di sini menurut sebuah artikel, kejadian ini berlaku di sebuah sekolah rendah di Kuala Kedah, di mana guru tersebut memukul muridnya dengan menggunakan pembaris sehingga menyebabkan berlakunya kecederaan di lengan kiri, jari dan muka murid tersebut. Di dalam kod etika keguruan, guru perlu bertanggungjawab terhadap muridnya, iaitu dengan menjaga kebajikan dan keselamatan muridnya. Tetapi dalam hal ini, guru tidak mementingkan keselamatan, malah mencederakan muridnya. Sesungguhnya,
Amat pentinglah bagi seorang guru tu menjaga pelakuan agar tidak mencalar kewibawaan profesi keguruan tersebut dan menghilangkan kepercayaan orang ramai terhadap nilai-nilai mulia yang sepatutnya ada dalam diri sebagai seorang guru. Okey, pendek kata, tingkah laku guru yang dianalisis ini telah membuatkan ramai pihak mempersoal tentang sifat profesional guru tersebut, yang mana mencabar kewibawaan profesi keguruan di negara ini. Pada pendapat saya, punca berlakunya senario ini adalah kerana guru tersebut kurang memahami dan menghayati kod etika keguruan, yang mana di dalam kod etika keguruan tersebut telah diberi garis panduan agar guru di negara ini mengikuti dengan melakukan tingkah laku yang sepatutnya apabila kita berada di dalam profesi tersebut. Tetapi guru tersebut bertindak begitu kerana beliau kurang memahami kod etika perguruan dengan baik. Seterusnya, tekanan emosi. Menurut Yahya dan Ni Hussein, aspek yang paling mempengaruhi stres adalah masalah disiplin murid. Ditambah pula dengan tuntutan kerja yang menyebabkan guru tersebut berasa stres dan telah bertindak memukul muridnya. Guru bukan hanya sekadar sebagai seorang pendidik, tetapi ianya juga pengganti kepada ibu bapa, kaunselor dan sebagainya. Namun apabila berlaku perlakuan sebegini, ibu bapa dan masyarakat akan memandang sinis kepada guru. Hal ini juga menyebabkan mereka tidak lagi yakin terhadap guru dalam mendidik anak-anak mereka. Seterusnya, ianya akan menjejaskan imej semua guru di negara kita. Seterusnya, guru tersebut akan dikenakan hukuman seperti diberi amaran atas kesalahan yang dilakukan mengikut peraturan tata kelakuan dan tata tertib sebagai penjawat awam. Seterusnya, jika kesalahan membabitkan penunjukan jawatan, ianya akan mengganggu sistem pembelajaran kerana jika berlaku situasi sebegitu akan menyebabkan kurang guru dan menyebabkan tergendalanya sistem pembelajaran tersebut. Oleh itu, cara bagi mengatasi masalah guru-guru yang memukul dan mendera murid ini adalah dengan pihak pentadbir haruslah mempertingkatkan sistem pemantauan, monitoring agar guru-guru sentiasa berhati-hati dalam melakukan sebarang tindak tanduk yang melibatkan kesalahan salah laku dalam kalangan mereka. Ketegasan yang ditunjukkan oleh pihak pentadbir ini juga sememangnya dapat membantu pihak berkuasa dalam membasmi isu salah laku guru, terutamanya guru-guru yang baru saja dilantik, agar mereka ini lebih memahami dan menghayati kod etika keguruan. Oleh itu, pelbagai kursus, seminar dan sebagainya ini perlulah dipertingkatkan, diperbanyakkan bagi membantu guru lebih peka akan tindak tanduk yang mereka lakukan. Selain itu, rakan sejawat juga perlulah bertanggungjawab memberi dorongan kepada guru yang terbabit. Walaupun kita dididik supaya tidak menjaga tepikan orang, tetapi pendekatan kepedulian diertikan sebagai kita mengambil berat terhadap orang lain. Sebagai rumusan kepada ulasan yang telah saya kemukakan tadi, jadi jelaslah di sini bahawa kod etika keguruan ini diwujudkan bagi membentuk tingkah laku yang positif dalam kalangan guru. Jadi dengan adanya kod etika keguruan ini juga, para guru di Malaysia ini dapat merujuk garis panduan yang telah ditetapkan agar guru dapat bertanggungjawab dan beraccountability terhadap semua pihak, terutamanya pelajar. Oleh itu, sebagai seorang guru, kita haruslah menitik beratkan kod etika keguruan bagi memastikan semua pihak, terutama murid, akan mendapat kebaikan hasil daripada pemahaman guru terhadap kod etika keguruan tersebut.